kitabullah nazil la ilaha illa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Silakan akhi Zaki, insya-Allah ustaz on the way musafir ke Kelantan, insya-Allah ziarah orang tua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini. Kita masih diberi kesempatan, peluang dan ruang. Terutamanya kita berada pada hari Sayyidul Ayyam ataupun yang disebut sebagai penghulu segala hari. Maka mudah-mudahan kita memperbanyakkan salam dan selawat terutamanya kepada Rasul junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperolehi manfaat dan mudah-mudahan kita juga memperolehi syafaat pada suatu hari nanti daripada kita memperbanyakkan salam dan selawat kepada Rasul junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga para jemaah sekalian, para penonton yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga menjadi umat yang terbaik, dengan erti kata umat yang senantiasa kita dalam mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bagi memastikan supaya kehidupan kita ini benar-benar mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara lain melainkan kita pastikan supaya setiap gerak-geri kita ini mengikut segala apa yang telah dipesan ataupun yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini, kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan khazanah yang besar, kata Nabi. Lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yakni Al-Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan peninggalan Nabi ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka nak memastikan supaya kita ini bergerak ataupun berada dalam keadaan baik sudah pasti. Nak tak nak ataupun menjadi kepastian kepada kita, mesti mengambil ataupun kita manfaatkan. Dengan erti kata segala peninggalan Nabi yang berkait dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang mana di dalam Al-Quran lebih kurang 6,236 ayat, itu lebih kurang 114 surah, yang mana semua menceritakan tentang perihal apa akan berlaku dan apa akan manusia menerima daripada akibat daripada Allah. Di dalam Al-Quran semua mengisahkan kisah-kisah. Allah Ta'ala memaparkan kisah-kisah umat terdahulu dan umat-umat terkini dan umat yang mana akan datang. Semua dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nak memberitahu kepada kita bahawasanya Al-Quran yang Nabi SAW yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul junjungan kita Nabi SAW itu syarat dengan pesanan, ataupun kita sebut syarat dengan peringatan. Bagi orang yang beriman, kalau kita kata kita orang beriman ni, para jemaah sekalian sidang para penonton, nak tak nak mesti kita mengambil ataupun kita berpegang dengan seteguh-teguhnya, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka dengan kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sudah pasti dan pasti kita akan diberi oleh Allah kemenangan. Kita diberi oleh Allah kejayaan. Kita juga akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pemberian. Jadi pada pagi ini Ustaz nak berkongsi dengan tuan-tuan sidang para penonton sekalian, jika kita kata aku ini untuk menjadi umat yang terbaik, jika kita kata kita ingin menjadi umat Nabi yang menyambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja Nabi ini kerja yang mulia. Kerja Nabi ini kita kena yakin dan percaya kerja ini adalah kerja yang murni. Kerja Nabi ini adalah kerja yang mana kerja yang diredai. Kerja Nabi ini kita kena percaya dan yakin kerja ini adalah kerja yang mana diberi oleh Allah dengan begitu banyak kelebihan dan keistimewaan. Jadi apabila kita berkait dengan kerja Nabi ataupun Sunnah Nabi ini, maka kita mesti mendepani dengan beberapa ujian dan cubaan. Cuba bayang tuan-tuan, kita tulis sedikit di dalam peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sebelum ditabalkan menjadi Nabi dan Rasul. Kalau tuan-tuan tengok masa-masa usia Nabi sebelum ditabal menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah digelar dengan nama gelaran sebagai Al-Amin. Penduduk Mekah begitu teruja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin nak mendapati seorang pemuda yang cukup-cukup amanah, melainkan sifat amanah diberi ataupun yang ada pada diri Nabi ini tidak ada tolak bandingan. Betapa Nabi SAW ni, para jemaah sekalian, tuan-tuan sekalian, cukup terbaik di segi akhlak Nabi. Memang tidak ada saingan dan tandingan jika kita nak bercakap dengan sifat saksiah Nabi SAW yang digelar dengan Al-Amin. Walau bagaimanapun, gelaran Al-Amin itu tidak berkekalan.
Setibanya ataupun ketika Nabi ditabalkan menjadi Nabi dan Rasul, masa usia 40 tahun, maka tuan-tuan tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mula menerima ancaman. Yang mana Nabi SAW sudah menerima ancaman. Nabi menerima ugutan. Ugutan ancaman ini yang diberi oleh ataupun yang telah dilemparkan oleh penduduk Mekah, yakni golongan musyrikin. Golongan yang bersekongkol dengan Abu Jahal dan Abu Lahab yang tidak suka kepada Nabi SAW. Dengan erti kata golongan yang tidak mahu melihat Islam yang disebarkan oleh Nabi SAW ni bertebaran. Bagaimana mereka nak menyekat supaya Rasulullah ini tidak menyebarkan dakwah, yakni dengan erti kata tidak menyebarkan Islam sebagai kepada penduduk Mekah. Maka kebimbangan musyrikin Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal, mereka melemparkan ataupun cuba melembabkan, erti kata lain, cuba melemahkan semangat. Begitu juga dengan erti kata mereka tidak nak penduduk Mekah ini beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sehingga mereka berkesanggupan menfitnah ataupun menghina dengan begitu dahsyat, sehingga bagaimana kehinaan ini diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk supaya mereka tak nak di kalangan penduduk Mekah beriman ataupun percaya dengan Nabi. Ini di antara kejahatan dan begitu dahsyat dia punya kedengkian dia dengan Islam. Kedengkian dia dengan Rasulullah SAW ni begitu menebal. Sampaikan mereka sanggup berbuat apa saja demi untuk menghalalkan caranya supaya tidak ada di kalangan penduduk Mekah yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mencipta dengan beberapa dakwah-dakwah yang mana seolah-olah untuk menunjukkan betapa Nabi ini manusia yang tidak boleh diharapkan, ataupun kita kata nak memberi bayangan bahawasanya Muhammad ni adalah tak betul. Maka dakwah-dakwah yang dibuat oleh mereka ini semata-mata untuk mereka nak supaya Islam ini tidak tersebar kepada penduduk Mekah. Maka hasil daripada itu, para hadirin sekalian, berlakulah dengan beberapa lancaran dan fitnah dan tomahan. Bagaimana Rasulullah SAW ini diberi fitnah dengan begitu dahsyat, para hadirin sekalian. Hinaan terhadap Nabi SAW yang begitu dahsyat. Sebagaimana di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut yang mana satu ketika penduduk Quraisy menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai dukun. Masya Allah, mereka sanggup mengatakan Nabi SAW ini sebagai dukun, yang mana tuduhan ini kalau kita melihat tuduhan yang begitu jahat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga mereka melemparkan tuduhan Rasulullah ini sebagai dukun. Ini di antara semangat kebencian yang ditanamkan oleh golongan musyrikin Quraisy demi nak memastikan supaya Nabi SAW ini dibenci. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran di dalam surah Tur. Di dalam surah Tur Allah Ta'ala menyebut apa dia, para hadirin sekalian. Ayat berbunyi daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi nak menafikan ataupun nak membuat bantahan terhadap hinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Fazakir. Allah Ta'ala menurunkan ayat Fazakir fama anta bi ni'mati rabbika fakahid wala majnunin am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Maka peringatkanlah kerana dengan nikmat Tuhanmu, bukanlah seorang dukun dan bukan pula orang yang gila. Bahkan mereka berkata dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Ini di antara tuduhan musyrikin Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuduhan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran bagi membantah daripada penduduk musyrikin Quraisy menguasai ataupun membuat tuduhan yang jahat kepada Nabi. Dengan erti kata Allah Subhanahu wa ta'ala nak memperbetulkan keadaan supaya jangan kamu mudah buat tuduhan. Jangan sewenang-wenang kamu meletakkan satu kefahaman ataupun kamu cuba nak merendahkan seseorang Nabi dan Rasul, kamu membuat satu tuduhan yang tidak sepatutnya, yang mengatakan Rasulullah ini adalah seorang dukun dan mengatakan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai yang disebut gila. Sedangkan kalau kita tengok, sebelum ini mereka menggelarkan Nabi sebagai Al-Amin. Setibanya Nabi melantik ataupun dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mereka sudah merubah daripada gelaran Al-Amin kepada gelaran sebagai yang gila majnun, yang sebagai yang disebut syair, yang disebut dengan berbagai-bagai panggilan yang mana berbentuk kebencian dan fitnah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara, kalau kita tengok betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berada dalam keadaan diuji dengan sehebat-hebat ujian. Bagaimana ayat yang diturunkan oleh Allah di dalam surah Tur ayat yang ke-29 dan 30 yang sama-sama kita dengar tadi, bagaimana para ulama tafsir menafsirkan ayat ini. Salah satunya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, menceritakan bahawa orang Quraisy ini, yang disebut musyrikin Quraisy ini,
Dengan erti kata mereka ini satu ketika pernah turun di kalangan mereka dengan adanya orang-orang Quraisy, ataupun mereka turun mengajar orang-orang Quraisy lain, yakni berkumpul di satu tempat, yakni mereka mengajak semua musyrikin lain berkumpul di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Kalau tuan-tuan ingat lagi, ini di antara satu agenda mereka mengumpulkan semua orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Mereka ini berkumpul dengan tujuan mereka ialah tidak ada tujuan yang murni, melainkan mereka berkumpulkan semua musyrikin di Darun Nadwah untuk nak memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka panggil semua musyrikin, mereka mengumpulkan semua musyrikin di satu tempat ini yang bernama Darun Nadwah. Tujuan mereka ialah mereka nak membicarakan tentang, ataupun mereka nak menuduh Nabi, mereka nak memusnahkan kemuliaan Rasulullah. Mereka nak bagi tahu kepada masyarakat bahawasanya Muhammad ini adalah yang salah, mereka sahaja yang betul. Mereka nak memberitahu kepada musyrikin Quraisy bahawasanya dia ni tak boleh percaya, dia ni dah gila dah ni. Ini di antara tuduhan dan lemparan dan fitnah jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana mereka sanggup melemparkan dengan kata-kata yang kesat untuk mereka nak supaya masyarakat Quraisy ini semua benci pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita kata hari ini, peristiwa untuk nak memastikan supaya program untuk nak menaikkan orang. Dia kerja dia nak aibkan Nabi SAW, tak puas hati dengan Nabi, tak mampu nak berhujah dengan yang betul, maka mereka hina, mereka buka keaiban dan mereka fitnah. Ini di antara agenda jahat musyrikin Quraisy ini. Mereka nak memastikan supaya dakwah Nabi terhenti. Maka dalam masa yang sama, mereka mengumpulkan semua penduduk Quraisy di Darun Nadwah untuk mereka memburuk-burukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu ketika daripada kalangan mereka membuat satu cadangan dan saranan. Setelah mereka memburuk-burukkan Nabi, mereka menghina Nabi, maka di kalangan mereka ni tuan-tuan ada cadangan dan idea pandangan. Mereka pun ada pandangan juga, ada idea juga. Saranan, pandangan, idea ini adalah untuk melemahkan ataupun menandakan mereka ini betapa benci pada Nabi. Maka ada di kalangan mereka, di kalangan puak-puak Quraisy ni tuan-tuan sekalian, mereka memberi cadangan kepada pemimpin mereka, kita buat macam ni lah kepada Muhammad, supaya kita nak dakwah dia ini terhenti dan dia tidak menyebarkan. Maka kita buat cara macam ni. Salah satu saranannya tuan-tuan sekalian, yang berbentuk kejahatan dan kebencian terhadap Nabi SAW, apa dia buat? Di kalangan mereka kata, kita ikat tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita ikat dengan tali dan kita letak dia sehingga dengan erti kata ikat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menemui saat kematian. Kita ikat betul-betul dia sampai mati. Kita ikat, kita tambak di mana-mana, di pohon mana-mana, kita letak dia di situ.
sampai dia menerima dan dia tahu, dan sampai ajal dia. Makna nak buatnya supaya Nabi ni sampai mati dia nak ikat. Ini salah satu pandangan dan idea cadangan daripada penduduk musyrikin Quraisy yang benci kepada Nabi ketika mana mereka berkumpul di Darun Nadwah. Untuk mereka menanamkan semangat kebencian, menanamkan rasa tidak suka dengan Nabi SAW, maka mereka membuat yang disebut perhimpunan pengumpulan untuk benci pada Nabi. Ini di antara agenda jahat mereka yang mana di zaman itu, kata Ibnu Abbas, mereka tidak suka kepada Nabi SAW. Mereka sanggup buat apa saja. Yang penting supaya Muhammad tidak tersebar dakwah dia dan terima seluruh masyarakat. Ini juga dilakukan yang disebut juga, yang mana pernah di sebelum ini berlaku kepada seorang penyihir sebelumnya seperti Zuhair dan seangkatan dengannya. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat sebagai pertolongan kepada Nabi SAW di atas tuduhan golongan musyrikin yang melemparkan tuduhan yang begitu jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah cubaan dan dugaan oleh Allah kepada Nabi SAW daripada mana, ketika mana Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sifat tak puas hati di kalangan mereka yang menentang Muhammad ini, menentang agama Islam ini, tidak berkesudahan. Mereka tidak akan reda sesekali dengan Islam. Mereka tidak akan setuju dengan Islam. Sehingga kan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sesekali golongan Yahudi dan Nasara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak setuju dengan Islam, sehingga orang Islam ataupun penganut agama Islam ini mengikut telunjuk mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga mereka mengikut segala ajaran dan telunjuk yang telah dibawa oleh Yahudi dan Nasara. Maka ketika itu kalau orang Islam mampu mengikut telunjuk Yahudi dan Nasara, maka orang Yahudi Nasara baru reda dengan Islam. Maka ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita betapa kelompok golongan yang memusuhi agama ini, mereka tidak akan mendiamkan diri sampai bila-bila. Bahkan mereka seringkali membuat perancangan demi perancangan. Mereka akan cuba membuat perancangan untuk nak melemahkan semangat di kalangan orang Islam. Mereka cuba wujudkan propaganda jahat. Mereka cuba membawa satu propaganda untuk memecah belahkan orang Islam, supaya mereka nak tengok orang Islam ini berpecah dan bergaduh sesama sendiri. Maka mereka membuat propaganda jahat ini bagi memastikan supaya umat Islam ini berada dalam keadaan bermusuh antara satu sama lain. Mereka membina ataupun membawa satu pembawakan yang mana seumpama Islam itu agama ekstremisme. Mereka cuba membawa pendekatan dengan cara seumpama Islam ini agama ekstrim. Mereka mengatakan di antara mereka ini, inilah di antara cara untuk nak melemahkan umat Islam. Maka mereka membuat propaganda jahat, sehingga kita melihat bagaimana
propaganda jahat ini yang dicipta oleh laknatullah golongan Yahudi dan musuh-musuh Allah. Terkadang yang kita rasa bimbang dan takut dan sedih. Orang Islam di kalangan kita sebilangan ada di sebilangan kita yang termakan dengan propaganda. Ada di kalangan orang Islam kita termakan dengan propaganda jahat. Mereka boleh percaya, tuan-tuan rahimakumullah, dengan propaganda Yahudi ataupun musuh Allah laknatullah. Persoalan yang perlu kita tanya dalam diri kita, kenapa di kalangan orang Islam boleh percaya dengan propaganda musuh? Kenapa orang Islam sendiri boleh percaya dengan perancangan musuh? Jawapannya tak lain tidak bukan kerana di kalangan orang Islam kita ini lemah. Antara kelemahan kita ialah kelemahan kita dari sudut kefahaman kita dengan agama yang sebenar-benarnya. Kelemahan kita dengan sebab kita tidak mendalami ilmu agama dengan cara yang sebenar-benarnya. Maka akibat daripada kita tidak mendalami ilmu agama dengan sekadar ataupun keadaan sebenar-benarnya, maka kita tengok menatijahkan orang Islam kita mudah percaya dengan propaganda musuh. Orang Islam kita mudah percaya dengan perancangan jahat musuh. Sehingga kan ada di kalangan orang Islam kita, sedang para hadirin sekalian, berkesanggupan memfitnah orang Islam lain demi matlamat ataupun keinginan mereka tercapai. Ini di antara propaganda ataupun cara musuh membuat serangan dengan cara halus. Betapa halus dan seni musuh membuat propaganda dan perancangan ini para hadirin sekalian, sehingga orang Islam tidak kenal mana yang betul, mana yang salah. Sehingga di kalangan orang Islam kita, sedang para hadirin sekalian, tak tahu beza mana yang hak dan mana yang batil. Ya batil itu dikatakan yang hak itu dikatakan batil. Ini di antara kelemahan orang Islam kita sendiri. Kerana kita tidak mendalami ilmu agama dengan cara yang betul. Kerana kita tidak mencari ilmu dengan cara seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, bagaimana keadaan mereka. Begitu juga yang mutaakhirin, ulama-ulama yang mengajar ilmu dengan cara yang betul bagi kita supaya mengenali Allah. Dalam masa yang sama juga nak supaya kita ini tidak lalai dan termakan dengan propaganda musuh. Ini perlu kita ambil perhatian dan alert, jangan kita pandang sambil lalu. Kerana kita masuk kepada tahun hijrah ini, pada awal Muharram lagi ni, maka kita melihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW diuji dengan berbagai ujian. Nabi difitnah, Nabi dihina, Nabi dilabelkan dengan labelan yang tidak sepatutnya, demi semata-mata golongan musyrikin untuk doktrinkan semangat kebencian dan mendoktrinkan kebencian kepada susuk tubuh Nabi yang mulia dan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni tuan-tuan mengatakan kita ini umat Nabi SAW yang sayang pada Nabi, cinta pada Nabi SAW. Maka kita jangan tinggal dengan beberapa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara pesanan Nabi apa dia para hadirin sekalian? Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah
Badiru bil a'mali, kata Nabi SAW, kamu segeralah beramal. Kamu jangan tangguh, kata Nabi SAW. Badiru bil a'mali, jangan kamu tunggu, jangan kamu tangguh. Kerana sifat tunggu dan tangguh ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Nabi sebut? Segerakan beramal. Dengan erti kata fitanan qaqita'il muslim, seumpama fitnah berada di dalam keadaan kegelapan, kamu tidak mengenali dan tidak nampak fitnah. Di saat itu apa akan berlaku sidang para hadirin sekalian? Daripada saat itu apa akan berlaku? Kamu akan tengok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu mu'minan, di kalangan manusia berpagi-pagi beriman, wayamshi kafira, dalam waktu berpetam-petam mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi menyebut wayamshi mu'minan wa yusbihu kafira. Kamu akan tengok di kalangan manusia berpetang-petang Islam, berpagi-pagi kufur pada Allah. Apa maksud Nabi wa yusbihu mu'minan wa yamshi kafiran wa yamshi mu'minan wa yusbihu kafira? Maka para ulama kata maksudnya ialah manusia ini cepat berubah. Cepat sangat manusia berubah mengikut arus, sehingga kan mereka tidak tahu perubahan mereka itu adalah perkara yang mana perlu dilihat dengan cara yang betul. Mereka mudah sangat untuk membolak-balikkan hati, sehingga bagaimana manusia ini mudah percaya perkara yang batil berbanding yang hak. Ini gambaran Nabi SAW. Sidang para hadirin sekalian, betapa manusia ini duduk di satu zaman, manusia mudah sangat berubah. Manusia mudah sangat percaya benda-benda yang mana tidak sepatutnya mereka percayai, melainkan dengan cara mereka pastikan benda ini dengan kaedah yang disebut bertabayun. Apa makna dia? Siasat. Apa makna dia? Cek dulu, tengok betul ataupun salah. Benda ni ini adalah sahih ataupun tidak. Bukan kita ambil telan terus. Tu kadang-kadang orang Islam kita hari ni ambil telan terus. Dengar penkhabaran berita, ambil dia terima, dia percaya. Ini bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akun fasikun binaba'in fatabayyanu, sekiranya datang kepada kamu penkhabaran berita daripada orang-orang yang fasik, maka hendaklah kamu bertabayyun. Apa makna dia? Hendaklah kamu siasat, hendaklah kamu cek. Bukan kamu mai tibayun dulu. Kita hari ni kebanyakan tibayun dulu, tibai terus. Jangan kita buat macam tu kerana ia merosakkan dan menakibat manusia ini berada dalam keadaan terkena daripada fitnah. Ini yang perlu kita kena ambil berat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis Nabi, begitu mudah manusia berubah, sehingga dengan erti kata setiap masa manusia berada dalam keadaan berbolak-balik hati. Tu kadang-kadang kita ni para hadirin sekalian, sidang para penonton, jangan lupalah kita berdoa pada Allah seperti mana yang diajar oleh Nabi dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, ya Tuhan kami yang membolak-balikkan hati kami, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik.
tetaplah hati kami di atas agama dan ketaatan pada Allah. Minta dengan Allah, kerana kita bimbang hati kita membolak-balik ini mudah berubah, yang mana dengan arti kata boleh menatijahkan, menyebabkan kita mudah mempercayai ataupun melakukan perkara-perkara yang disebut dosa dan maksiat, wal-iyazubillah. Bagaimana juga Nabi menyebut, apabila di saat akhir zaman juga, kata Nabi, bagaimana manusia cepat berubah. Manusia juga, kata Nabi, yabi'adinahu bi'aradim minad dunya. Mereka berkesanggupan juga menjual agama dengan erti kata dengan kehendak mereka tercapai ataupun matlamat mereka tercapai. Walau mereka tahu dan mereka mengerti dunia ini adalah di antaranya disebut dengan fitnah. Maka bagaimana Nabi menyebut mereka sanggup diberi dengan bayaran sedikit dengan nilai dunia untuk menghalalkan cara dan kehendak mereka. Ini di antara kebimbangan kita terhadap ujian dan serta propaganda musuh yang telah merancang dengan begitu lama untuk merosakkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak pastikan supaya dalam keadaan matlamat mereka tercapai, mereka buat apa saja yang mereka kehendaki. Ini antara benda yang perlu kita ambil perhatian para jemaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kita ambil perhatian, dengan kita menambahkan ilmu, dengan kita memperbanyakkan majlis ilmu, mempelajari ilmu, memperkemaskan akidah kita supaya berada dalam keadaan yang betul, mempelajari ilmu dengan cara yang betul daripada guru yang betul. Mudah-mudahan kita terselamat daripada propaganda musuh, dan insya-Allah kita dijauhkan daripada fitnah yang disebut fitnah agama yang sedang menular, yang akan menipu umat akhir zaman. Justru sebagai penutup pada pagi ini, saya nak mengambil nasihat pertama untuk diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian. Jangan kita ambil mudah dengan isu ataupun dengan ujian yang Allah Ta'ala timpa kita ini, kerana ia di sana ada balasan dan ada dia punya akibat menatijahkan kita mendapat kemurkaan Allah. Pastikan Ustaz nak pesan kepada para jemaah sekalian, hati-hati dengan propaganda musuh untuk melihat umat Islam berpecah dan umat Islam bergaduh sama sendiri. Bagi memastikan kita tidak termakan dengan propaganda musuh, Ustaz pesan kepada para jemaah, tuntutlah ilmu, belajarlah ilmu, perkemaskan akidah kita dengan cara yang betul, supaya kita tidak termakan dengan racun propaganda, yakni golongan musuh untuk melemahkan umat Islam sekaligus untuk menghancurkan umat Islam daripada mereka bersatu, untuk menegakkan syiar Islam dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Ustaz nak pesan kepada para jemaah yang terakhir pada pagi ini, hidupkan semula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Hidupkan semula sunnah Nabi. Biarlah kita ni dituduh sebagai golongan yang mana yang orang duk sebut apa dia? Golongan yang tidak ada kemajuan. Kerana disabitkan berpegang pada sunnah Nabi, katanya kamu ini macam tak ada kemajuan, macam orang-orang yang ketinggalan zaman. Tidak mengapa tuan-tuan orang fitnah kita macam tu, tidak menjadi masalah.
Tetapi yang menjadi masalah, kita takut nak buat sunnah Nabi kerana kita takut kehilangan kedudukan kita masa hidup di dunia. Maka kita ambil keputusan kita tak nak buat sunnah Nabi kerana kita bimbang, takut-takut keistimewaan dunia kita dapat ini ditarik oleh orang-orang tertentu demi kepentingan tertentu. Kalaulah kita masih berpegang macam ni para hadirin sekalian, maka tidak teragak-agaklah kita suatu hari nanti segala propaganda musuh kita boleh percayai. Kerana iman kita lemah. Kepercayaan, keberimanan kita kepada Nabi SAW di tahap yang begitu rendah dan membimbangkan. Maka tidak ada cara lain, sunnah senantiasa dan perlu dan diamalkan dalam kehidupan kita jika kita nak selamat kehidupan kita di dunia mahupun di hari akhirat. Maka pastikan kita beramal dengan sebenar-benar amalan, dengan amalan yang sahih, yang bertepatan apa yang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua ini akan dipelihara dan dijaga oleh Allah. Dan mudah-mudahan juga suatu hari nanti kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik balasan. Dan mudah-mudahan kita juga dapat bertemu dengan Nabi SAW melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jangan lupa memperbanyakkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersempena kita berada pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi umat yang sayang pada Nabi, cinta pada Nabi. Mudah-mudahan juga kita menjadi umat yang senantiasa mengangkat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat Akhi Zakir di atas perkongsian link pada pagi ni, kepada tuan-tuan semua yang menonton sambil-sambil bekerja, sambil-sambil mendengar, sambil-sambil kita mendengar, kita mengisi kerohanian kita dengan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan iman kita dalam keadaan senantiasa dipolish dan diperbaharui. Dengan erti kata kita senantiasa tajdid iman, memperbaharui iman. Mudah-mudahan iman kita berada pada keadaan yang betul seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa semua selawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di hari akhirat. Cukup sekadar itu pada pagi ini. Doakan saya untuk pemusafiran ke negeri Kelantan. Mudah-mudahan selamat sampai. Dan mudah-mudahan Ustaz haraplah doa kalian semua, mudah-mudahan doa kita diberkati dan dikabulkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Aquli qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ya Akhi Zakir, Ustaz seorang je. Salam semua para jemaah Akhi Zakir, insya-Allah. Wallahu a'lam.